Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Murid-murid yang cikgu kasihi, hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 6, tema 1 unit 3 yang bertajuk Puskad untuk Ayah, yang mana pada hari ini kita akan belajar cara untuk memahami dan membina ayat menggunakan kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif mengikut konteks. Halaman 22 bersama dengan Cikgu Zainita binti Husin. Baiklah murid-murid, objektif pembelajaran pada hari ini diharapkan agar kamu dapat memahami dan membina sekurang-kurangnya 3 daripada 4 ayat menggunakan kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Kriteria kejayaan pula diharapkan agar kamu dapat yang pertama, memahami kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif, dan yang kedua diharapkan agar kamu dapat membina ayat menggunakan kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif mengikut konteks. Baiklah murid-murid, apakah itu kata kerja transitif? Ni sebagai ulang kaji sahaja ya. Baiklah, kata kerja transitif ialah kata kerja yang menerima objek sebagai penyambut. Contohnya yang pertama, mereka melawati bangunan bersejarah, dan yang kedua, Irfan terbaca buku yang tebal itu. Ya, kata kerja transitif ialah kata kerja yang menerima, dia kena ada objek ya sebagai penyambut. Baik, ni dia contoh kata kerja transitif. Kamu nampaknya ya, menggosok gigi, menyusun buku ya, dia kena ada objek sebagai penyambut. Menggosok apa? Menggosok gigi. Menyusun apa? Menyusun buku. Baik, yang ni pula dia menyapu sampah. Menyapu apa? Menyapu sampah. Yang ni mengelap apa? Mengelap tingkap. Jadi tingkap tu objek ya. Jadi kena ada objek sebagai penyambut. Baik, memakai apa? Memakai baju. Ni apa ni? Mengelap apa ni ataupun membuang apa ni? Ya, membuang habuk ya. Kemudian ataupun membersihkan habuk ya. Ni membuang apa? Membuang sampah ke dalam tong sampah. Pandai. Baiklah, gambar seterusnya. Membasuh apa? Membasuh baju. Baik, seterusnya apa dia? Mengutip sampah ya. Kemudian kita tengok kata kerja je, kata kerja transitif ya. Ni buat apa pula? Ia pandai ya, mengemas bilik ataupun mengemas katil. Boleh, tak ada masalah. Baiklah, seterusnya, apakah itu pula kata kerja tak transitif? Murid-murid, apakah itu kata kerja tak transitif? Ya, kata kerja tak transitif menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap dirinya sendiri. Ya, kata kerja transitif tidak memerlukan objek atau penyambut. Ya, dia boleh berdiri sendiri. Ya, dia tak memerlukan objek. Mari kita saksikan contoh kata kerja tak transitif. Contoh kata kerja tak transitif: mandi, berlari, berjalan, pulang, menangis, tinggal, berdiri, balik. Ni ulang kaji. Ya, ulang kaji saja supaya kamu jelas dan betul-betul faham kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Kata kerja transitif ya, dia kena ada objek sebagai penyambut atau menerima penyambut. Ya, selepas kata kerja mesti ada penyambut. Kata kerja tak transitif pula dia boleh berdiri sendiri. Tak memerlukan objek tidak menerima sebarang penyambut, dia boleh berdiri sendiri. Baiklah, apakah itu? Kita saksikan pula kata kerja tak transitif ni. Pembentukan ayat bagi kata kerja tak transitif terbahagi kepada 2, iaitu yang pertama, kata kerja tak transitif tanpa pelengkap. Contohnya, mereka berlari, tak perlu ada pelengkap ya. Ini tanpa pelengkap ya. Adik menangis, tak perlu ada pelengkap, tak perlu lagi ayat ke ataupun sebarang penambahan lain selepas kata kerja tak transitif
ya. Jadi dinamakan kata kerja tak transitif tanpa pelengkap. Kata kerja tak transitif berpelengkap, ya, secontohnya Mak Ani duduk beralaskan tikar mengkuam. Abang menjadi seorang jurutera. Itu tak transitif berpelengkap. Kena ada ayat lain pula untuk melengkapkan kata kerja tersebut. Mari sama-sama kita saksikan. Contoh kata kerja tak transitif tanpa pelengkap. Kata kerja jenis ini tidak memerlukan apa-apa unsur sebagai pelengkap. Ya. Dia tak memerlukan apa-apa unsur, tak perlu apa-apa lagi, dia dah cukup dah, ya. Jadi contohnya semua penonton duduk, kan, tak perlukan apa-apa pelengkap lagi selepas duduk ni. Padi menguning, jadi tak ada apa-apa lagi kat sini, kan. Selepas menguning tu tak perlu apa-apa ayat ataupun objek lain ke apa namanya, tanpa pelengkap, ya. Dia tak perlukan pelengkap. Yang ketiga, dia tersenyum. Nampak, ya? Baiklah, kita saksikan pula kata kerja tak transitif berpelengkap. Dia kerana ada pelengkap. Kata kerja ini memerlukan perkataan lain untuk menjadi ayat yang sempurna. Kata kerja ini tidak boleh berdiri sendiri. Unsur pelengkap terdiri daripada pelengkap kata nama, pelengkap kata adjektif, pelengkap kata sendi nama, bermaksud tempat. Mari kita tengok contoh. Ni contohnya, keadaan ibunya semakin baik. Hari demi hari, keadaannya bertambah lemah. Yang ketiga, Kasim tinggal di mana? Kalau Kasim tinggal, tak lengkap ayat tu, kan? Tak betul, kan? Jadi Kasim tinggal di mana? Kasim tinggal di Sungai Ramal luar. Ya. Jadi ini kata sendi, ya. Nampak ni? Ya, menunjukkan tempat. Syria menjadi pengawas. Ni dia contoh kata kerja tak transitif berpelengkap. Baiklah, apa kata? Mari sama-sama kita baca petikan yang ada dalam buku teks yang bertajuk Postcard untuk Ayah. Molly, anak orang asli yang tinggal di hutan simpan belum Perak. Dia perlu menetap di asrama kerana rumahnya jauh dari sekolah. Walaupun berjauhan, Molly tidak melupakan keluarganya di kampung. Dia mengirimkan postcard kepada ayahnya. Ya, Ayah, apa khabar keluarga di sana? Molly telah selamat tiba di asrama. Kelas telah bermula pada hari Isnin. Molly ditempatkan di tahun 6 Melo. Suasana di sini agak berbeza, tetapi Molly akan cuba menyesuaikan diri. Ayah dan ibu juga tidak perlu khawatir. Molly akan belajar dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita. Sampaikan salam kepada adik-adik. Molly sangat merindui mereka. Yang jauh, Molly. Ya. Kemudian sebelah sini pula kita nampak, disaksikan, ya, kepada siapa ni? Hitam bin Alik ni. Ya, betul. Ayah Molly. Ya, dia kirimkan postcard kepada ayahnya. Ayah dia siapa nama ayah dia? Hitam bin Malik. Alamatnya Kampung Cantik, Hutan Simpan Belum, ya, 33,300 banding Perak Darul Rizwan. Ya, Hutan Simpan Belum ni terletak di Perak. Selesai dah kita baca. Apa kata, mari sama-sama kita jawab soalan yang ada, ya, yang diberikan dalam buku teks, ya, di bawah petikan tersebut. Baik, yang pertama, mengapakah Molly perlu tinggal di asrama? Nampak, kan? Ada jawapannya, kan, dalam petikan. Baik, kita bersama-sama kita tengok apa jawapannya. Molly perlu tinggal di asrama kerana rumahnya terletak jauh di asrama. Ya, jadi sebab tu dia kena tinggal di asrama. Ya, sebab rumahnya terletak jauh di pedalaman, ya, di sekolah. Sebab tu yang dia kena tinggal di asrama. Jelaskan dua sikap Molly yang wajar dicontohi oleh orang lain. Apa dua sikap Molly yang wajar dicontohi? Sikap Molly yang tidak melupakan keluarganya di kampung. Itu sikap yang pertama. Wajar dicontohi orang lain.
Apabila kita tinggal berjauhan dengan keluarga setelah dewasa nanti, ibu bapa tidak boleh dilupakan. Ini wajar sikap mulia yang wajar dicontohi. Dia tidak lupakan keluarganya walaupun dia berjauhan dengan keluarganya. Baik, selain itu, yang kedua pula, sikap mulia yang berazam untuk belajar bersungguh-sungguh bagi mencapai cita-citanya juga wajar dicontohi. Itu sikap mulia yang kedua. Sebarang dugaan yang kita hadapi untuk mencapai kejayaan, hendaklah kita hadapi dengan tabahnya. Ini sikap mulia yang kedua. Baik, seterusnya soalan yang ketiga. Sebagai rakan, bagaimanakah kamu dapat membantu Molly menyesuaikan diri? Jelaskan cadangan kamu. Baik, mari sama-sama kita saksikan jawapan bagi soalan yang ketiga. Ini contohnya ya, jawapannya. Sebagai rakan, saya boleh membantu Molly untuk menyesuaikan diri dengan cara menjadi sahabat karibnya. Saya akan membantunya memahami kehidupan di asrama. Saya akan menemaninya ke mana-mana sahaja dia ingin pergi. Sebab Molly belum biasa lagi kan dengan suasana di situ. Jadi sebagai rakan karib, kamu akan sepatutnya menjadi kawan karibnya. Ya, supaya dia dapat menyesuaikan diri dengan cara apabila kamu menjadi sahabat karibnya. Jadi kamu kena teman dia supaya dia tak sesat. Macam tu cara dia. Baik, seterusnya senaraikan kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif yang terdapat dalam petikan. Kemudian bina ayat. Baiklah, mari sama-sama kita saksikan kata kerja tak transitif dan kata kerja transitif. Dia tidak dapat melupakan peristiwa itu. Kemudian seterusnya, yang kedua, saya mengirimkan email kepada sahabat saya. Baik, seterusnya, Alia mencuba untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di kampung. Baik, yang keempat, Kamil mencapai kertas di atas meja. Yang kelima, kami merindui Abang J yang sudah lama tidak pulang ke kampung. Yang keenam, mereka menetap di situ. Yang ketujuh, pesta itu telah bermula sejak pagi tadi. Baik, yang ke-8, mereka belajar dengan tekunnya. Yang ke-9, kami tiba pada waktu petang. Ini merupakan kata kerja transitif dan juga kata kerja tak transitif yang terdapat dalam petikan. Sekarang tibalah masa untuk uji minda. Berkata, jom sama-sama kita ulang kaji dengan uji minda. Baiklah, tulis 5 ayat yang lengkap berdasarkan aktiviti yang ada dalam gambar. Ini merupakan kata kerja transitif dan juga ada kata kerja tak transitif. Jadi dalam aktiviti yang berfaedah ni, kamu diminta tulis 5 ayat. Okey, boleh buat tak? Gambar yang pertama. Apa dia gambar yang pertama? Aktiviti dia apa? Menanam. Siapa yang menanam? Ayah Luqman. Ayah Luqman buat apa? Menanam sayur. Bila? Pada waktu pagi. Di mana? Di halaman rumahnya. Kenapa? Supaya dapat menjimatkan perbelanjaan. Baik, yang kedua, apa yang budak-budak ni buat? Bermain jongkang, jongkit. Ibunya pula buat apa? Duduk di atas bangku. Buat apa? Memerhatikan anak-anaknya bermain. Jadi, memerhati itu antara aktiviti yang ada dalam gambar. Baik, Ibu Syaril memerhatikan anak-anaknya bermain jongkang-jongkit di taman permainan. Baiklah, yang ketiga, membaca. Siapa? Akil. Buat apa? Akil rajin membaca buku agar dapat menambah ilmu pengetahuan. Baiklah, seterusnya, ada menyapu, ada menyusun buku. Baiklah, tu dia, menyapu dan menyusun. Siapa? Kakak Jasli. Buat apa? Menyapu sampah. Manakala Jasli pula menyusun buku. Kenapa?
Kenapa kena menyapu sampah, menyusun buku? Supaya ruang tamu rumah mereka kemas dan bersih. Baik, ini antara contoh cara nak bina ayat menggunakan kata kerja transitif dan juga kata kerja tak transitif. Baiklah, berpandukan gambar yang diberi isikan tempat kosong dengan kata kerja tak transitif. Jalur gemilang berkibar ke bersinar dengan megahnya? Senang kan? Jawapannya berkibar, pandai. Pokok durian itu berdaun ke berbuah lembat? Betul tak? Kalau berdaun, jelas dalam gambar ni berbuah lebat. Yang ketiga, Yuan menarik ke menangis kerana disengat tebuan? Nampak air mata dia keluar kan? Dan jawapan yang paling tepat ialah pandai menangis. Baik, yang keempat, Pak Long berehat ke bersenam sebentar selepas penat membajak sawahnya? Pandai berehat. Gopal buat apa ni ayah? Kenapa Gopal ni? Tergelincir ke terkejut kerana terpijak kulit pisang? Pandai tergelincir. Baik, sama-sama kita saksikan soalan ni pula. Pilih kata kerja tak transitif berpelengkap yang tepat. Ya, kain songkit yang dipakainya hingga mencecah tanah. Jawapannya ada kat sini. Bertahan, bersenam, bertugas, membesar, terjatuh. Kain songkit terjatuh ke? Tertekan, berdenyut, menyala, merebak, terlucut. Mana jawapan yang paling tepat? Pandai terlucut. Baik, yang kedua, api kebakaran itu hingga membakar 3 buah kilang. Pandai, ya, merebak. Ya, yang ketiga, soalan yang ketiga, ayah setiap pagi agar tubuhnya sihat? Senang, semua boleh jawab. Bersenam. Baik, yang keempat, soalan keempat, pegawai polis itu di balai polis Bedok? Pandai, ya, bertugas. Askar kita terus apa dia daripada serangan musuh? Pandai, ya, bertahan. Jantungnya akan terus apa dia selagi alat bantu pernafasan terpasang di tubuhnya? Berdenyut. Ya, api colok itu akan terus selagi ada bahan bakarnya. Apa lagi yang tinggal? Dia menyala. Jiwanya akhir sekali, yang dah habis semua ni tinggal satu je jawapan. Mestilah tahu jawapannya. Jiwanya tertekan sejak anak tunggalnya mengambil kadar. Ini pula merupakan QR code dan pautan kuis kata kerja tak transitif. Juga harap kamu dapat menjawab dan membuat latihan kuis ini supaya dapat menambahkan ilmu pengetahuan kamu, supaya kamu dapat lebih faham lagi tentang kata kerja transitif dan juga kata kerja tak. Baiklah, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, selamat maju jaya. Jalan-jalan keliling desa, tidak lupa teman diajar. Manusia hidup di dunia harus cari ilmu yang banyak. Itu sahaja daripada cikgu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.